Larangan 3R, kita nak kena faham sebab ada orang ramai yang tak cakna apa maksud 3R tu sendiri. 3R ni stand for Royal, Religion dan juga Race. Ini adalah elemen sebenarnya. Raja, agama dan juga bangsa. Bila kita bercakap mengenai larangan yang diisukan oleh kerajaan, dia terlalu umum. Pada pendapat saya adalah terlalu umum. Saya nak orang ramai faham bahawa Perlembagaan Persekutuan ini adalah satu undang-undang tertinggi. Tidak akan wujud mana-mana akta ataupun undang-undang jika undang-undang tu berpaling daripada Perlembagaan Persekutuan. Itu apa yang kita katakan betapa pentingnya Perlembagaan Persekutuan. Kalau nak larang, jadi kita kena tengok kepada perkara yang boleh menimbulkan satu tindakan yang melanggar undang-undang sendiri. Itulah yang kita nak larang. Kalau nak melarang orang ramai, kena bezakan antara perkara yang menyalahi 3R ini ataupun dengan perkara yang memberikan cadangan dengan penambahbaikan. Jika tanya pada saya, adakah wajar untuk melarang 100% bercakap mengenai isu 3R? Kita nak mengupas mengenai isu agama, isu raja dan juga isu kaum. Tak wajarlah. Sebab apa? Kita nak kena bezakan. Mestilah kita sebagai rakyat Malaysia, orang yang tahu mengenai undang-undang, pemimpin mana-mana pun, kita nak memartabatkan. Selagi mana ada wujudnya negara yang kita katakan Malaysia, kita nak preserve selagi mana boleh elemen-elemen yang penting dalam Perlembagaan Persekutuan. Termasuk 3R ini. Mustahil untuk kita melarang orang ramai bercakap mengenainya, tak kisahlah daripada segi pemimpin, rakyat sendiri pun. Disebabkan kita perlu cadangan penambahbaikan contohnya ataupun peringatan kepada anak-anak bangsa. Tak katakan isu 3R ni saja, isu-isu lain yang berbangkit pun pada masa akan datang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita tengok fasal 10, kebebasan untuk bersuara. Semua warga negara mempunyai 3 hak tu. Itu adalah pada perenggan pertama sekali telah diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Mana-mana pemimpin sekalipun, kerajaan dan sebagainya, kita tak attack mana-mana pihak, maksudnya tak boleh nak melarang daripada segi situ. Sebab apa? Saya dah kata tadi, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi. Tetapi saya tak boleh nak kata macam tidak ada halangan sebab perenggan kedua seterusnya pada fasa tersebut menyatakan Parlimen sendiri, Persekutuan boleh membuat satu undang-undang untuk menghadkan. Saya nak tekan di sini, kalau berkenaan dengan elemen-elemen agama, raja dan juga kaum ni boleh dibincangkan tetapi ada hadnya. Kita kena bagi tahu kepada orang ramai, kalau fasa 149 Perlembagaan Persekutuan ni menyebut kepada apabila menimbulkan satu ketidaksetiaan kepada raja, boleh buat undang-undang untuk membantah perkara tersebut. Yang keduanya adalah untuk bila mana tindakan itu menimbulkan pemusuhan antara kaum, telah disebut dalam fasa tersebut. Dan juga yang ketiga saya nak highlight pada fasa tersebut adalah apabila menimbulkan ketidaktenteraman di dalam persekutuan di dalam Malaysia. Boleh, ada, kita akui ada larangan. Bukan setakat Perlembagaan Persekutuan, kita nak bercakap mengenai kanun keseksaan. Jika ada yang menyalahgunakan 3R ini, dalam kanun keseksaan sendiri telah ada banyak bahagian sebenarnya. Bahagian yang pertama adalah mengenai apabila perbuatan tersebut adalah untuk melawan YDPA. Siapa YDPA? Raja lah kan? Itu telah ada. Maksudnya dalam daripada Seksyen 121 hingga Seksyen yang seterusnya telah memperuntukkan apa hukuman jika melawan raja dan sebagainya. Memfitnah, memburuk-burukkan kan? Contoh saya bagi contohnya kata raja ni adalah lemah, tidak mampu melindungi rakyat dan sebagainya. Itu adalah satu fitnah. Dorongan untuk tidak percaya pada raja. Itu yang kita nak membezakan dengan cadangan penambahbaikan dan sebagainya. Yang keduanya, ada juga bahagian di dalam kanun keseksaan mengenai kesalahan terhadap agama. Ada. Kesalahan kepada agama termasuklah apabila menimbulkan permusuhan kan antara kaum dan sebagainya, antara yang berbilang agama, dan juga apabila melakukan kesalahan untuk merobohkan tempat-tempat ibadat. Kita tak berkata berkenai masjid saja, tokong, kuil dan gereja dan sebagainya yang ada di Malaysia. Ada juga berkenaan dengan fitnah terhadap mana-mana pihak yang boleh mengacau keamanan negara kita. Kanun keseksaan telah ada. Bukan setakat itu, ada atas hasutan juga. Atas hasutan tak perlulah saya nak bercakap banyak mengenainya. Jadi kita dah tahu apa-apa sikap yang menghasut, perbuatan, lisan dan sebagainya telah ada dalam atas hasutan. Itu yang saya
katakan kita nak membezakan larangan kan, mana yang menyalahgunakan elemen, 3 elemen ini dengan mana yang tidak. Mana yang tidak itu adalah cadangan, macam saya bagi tahu, cadangan penambahbaikan. Contoh kata, kalau kita nak buat sesuatu, ataupun contohnya cadangan yang lain adalah, bagaimana kalau kita nak membimbing anak-anak bangsa ni untuk ingat kembali kepada fasa-fasa penting dalam perlembagaan persekutuan. Raja kena sanjung, daulat raja tu bagaimana, itu yang kita kena bezakan. Takkanlah benda ini pun nak dihalang.